Itu sedikit dapat kami kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan keratan akhbar berkaitan dengan berita yang melibatkan pengaruh media sosial dalam kehidupan. Ada yang rasa menggunakan media sosial ini satu perkara yang positif, ada yang merasakan ia begitu toksik dalam kehidupan. Jadi di mana garis yang perlu kita letakkan dalam penggunaan sosial media itu? Dan bersama kita akan berkongsi dengan lebih lanjut lagi, iaitu saya kenalkan Prof. Madya Dr. Sabariah Muhammad Salim, merupakan Ketua Program Komunikasi Media, Pusat Kajian Media dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Doktor, kita terus saja pergi. Tadi kalau kita lihat keratan akhbar dengan tajuk Insta Famous merasakan aku perlu mendapatkan like dan view yang banyak. Kadang-kadang adakah itu satu perkara yang betul ataupun ia betul ataupun salah dalam penggunaan media sosial apabila kita terlalu mengharapkan sesuatu dengan penggunaan akaun sosial media ini? Contohnya view dan juga likesing, Doktor. Dia susah nak kata tahu betul atau salah. Satu, sebab depends on orang tu sendiri. Kalau memang punca pencarian dia adalah melalui media sosial, dia memang perlukan views dan likes tu. Tapi on one hand, bagi mereka yang mungkin just nak famous, yang mahu dikenali dan sebagainya, apabila keinginan untuk likes dan views ni boleh menimbulkan rasa stres. Stres, emosi terganggu sebab kenapa tak ada siapa tengok saya punya story ni? Kenapa tak ada like? Kenapa tak ada komen? Sebab saya tahu wujudnya orang yang akan check setiap notification. Kenapa tak ada notification dan sebagainya. Jadi ia boleh mengganggu kesihatan mental juga sebenarnya. Ya, okey. Bercakap tentang kesihatan mental, Doktor, kan apa yang kita bimbang sekarang ni, ada dua kelompok di mana mereka lihat apa yang dipostkan oleh rakan-rakan yang ditunjukkan di media sosial itu memberi motivasi kepada kita. Dan ada lagi satu kelompok di mana mereka merasakan itu toksik, macam memperlekehkan mereka. Mereka akan merasa semakin kerdil, semakin kecil dalam kelompok tersebut. Jadi itu akan mengakibatkan berlakunya toksik juga sebenarnya. Dan dari segi kesihatan mental, ia akan mengganggu bukan saja golongan tersebut, malah kita juga turut terkesan dengan perkara ini, Doktor. Sebenarnya susah tahu kita nak kontrol apa yang orang rasa. Sebagai kalau kita boleh lihat ni daripada segi orang yang menghasilkan konten dan audiens yang membaca atau melihat konten tu. Jadi sebagai penghasil konten, pembuat konten, sangat susah kita nak buat semua orang happy dengan apa yang kita hasilkan. Sebab kita je tahu niat kita. Kita nak motivasi kan orang, kita nak berkongsi tentang cara-cara yang terbaik untuk sesuatu perkara dan sebagainya. Tetapi apabila audiens membaca dan melihat, sebab kita tahu audiens dia boleh tengok perkara dan buat salah tanggapan atau tanggapan sendirilah tentang apa-apa sahaja. Jadi bila audiens sendiri yang salah anggap, it is sangat susah dan sangat tak adil lah untuk pembuat konten. Untuk dari segi audiens pula, dia ada research tentang pengaruh media sosial terhadap audiens. Salah satunya tadi kita tengok kata akhbar tentang FOMO, fear of missing out. Di mana bila kita tengok orang travel, kita pun rasa kita pun nak kena book tiket ni pergi Paris. Okey, orang masuk Ironman, kita pun rasa aku kena juga ni kan. Masuk Ironman dan sebagainya. Sebab terus daftar untuk Ironman contohnya, walaupun tak praktis. Sebab apa? Sebab ada perasaan fear of missing out. Kenapa? Sebab dia bertitik tolak dengan kita ni suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau orang tu boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Kalau orang tu boleh pergi, kenapa aku tak boleh pergi? Cuma on one hand, salah satu perkara yang baik di situ adalah dia memotivasikan kita untuk be lebih better. Contoh dari segi Ironman tu, mungkin memotivasikan untuk exercise, untuk lebih aktif dalam kehidupan seharian, tidak bergantung kepada media sosial ataupun gadget dan sebagainya. Tapi at the same time, dia toksik. Sebab apa? Sebab dia merendahkan, alamak orang tu boleh lari, aku tak boleh lari. Merendahkan kita punya self-esteem dan keyakinan diri sendiri. So itu cara kita nak menimbang atau balancekan perkara ni yang penting sebagai kita sebagai pengguna media sosial ni perlu ada kemahiran and also awareness lah yang kita punya limitasi tu macam mana. Doktor, perkataan pengaruh itu sendiri, media sosial ini merupakan salah satu boleh dikatakan sebagai new media instead of traditional media macam kita ada TV, radio dan sebagainya. Dan juga media sosial ini cara penyampaian maklumatnya lebih pendek, lebih singkat, tetapi orang lebih terpengaruh, Doktor. Kadang-kadang apa yang content creator ataupun sesiapa saja yang post itu bukan berniat sebegitu kerana videonya 15 saat ataupun 1 minit.
tapi orang salah mentafsirkan. Perkara ini bagaimana doktor untuk kita menilai berita yang betul, berita yang salah dengan video berdurasi 15 saat ke 1 minit berbanding dengan media lama, media tradisional seperti TV dan radio. Yes, ini adalah sesuatu yang bagi saya membimbangkan sebab kita boleh lihat okey, sekarang ni kita yang tak boleh deny yang hidup kita memang mendampingi social media. Dan kita pula mungkin attention kita semakin pendek apabila kita nak membaca, kita prefer untuk orang bacakan untuk kita dan menafsirkan dan present dalam konten-konten 15 saat dan sebagainya. Cuma masalahnya adalah apabila orang membantu kita, sebab saya tengok ramai yang cuba menafsirkan berita, lepas tu cerita balik berita ataupun undang-undang dan menafsirkan undang-undang tu dan sebagainya. It is a good effort bagi saya. Cuma masalahnya apabila kalau orang tu salah tafsir. Ataupun bila dia menafsirkan tu dia tidak memberi fakta tetapi memberi pendapat sendiri. Dekat sini nanti mudahnya sebar maklumat-maklumat palsu, maklumat salah dan sebagainya yang boleh membuatkan orang membuat keputusan yang salah, yang tidak betul, kacau bilau, pergaduhan dan sebagainya. Tapi doktor, orang sekarang nak apa saja, Google search lah dekat TikTok. Yes, memang. Itu kebimbangan sebenarnya, doktor. Ya, betul. Itu adalah kebimbangan. Sebab apa? Sebab kebergantungan kita kepada TikTok ni lah. TikTok lah memang saya tak nafikan saya sendiri pun kalau nak pergi makan mana-mana saya search kat TikTok. Cuma dalam bezanya sekarang adalah kita kena sedar yang page ataupun akaun TikTok yang kita tengok tu bukan itu sahaja jawapannya. Kita kena luaskan pemandangan dan kita tak boleh terperangkap dalam algoritma ataupun kita punya filter bubble yang mana kita terperangkap dengan benda yang kita selalu tengok, selalu follow dan sebagainya. So kita kena cuba tengok orang lain punya akaun juga. Jangan just tengok orang yang kita selalu ikuti sahaja. Betul. Dan mungkin jugalah berkenaan dengan info-info yang sepatutnya kita dapatkan daripada pihak-pihak yang berkuasa dan juga berwajib lah kan. Daripada kita dapat informasi daripada mereka yang kita tak tahu faktanya bagaimana. Dan juga ialah itu mungkin pandangan mereka tetapi facts ni berbeza kan. Betul. Kena daripada pihak yang berautoriti yang lebih mahir dengan perkara tersebut dan jangan percaya kepada, saya bukan nak kata influencer atau pengaruh adalah jahat atau tak baik. Betul. Tetapi kita kena sedar yang ada possibility maklumat yang disampaikan itu bukan fakta ataupun bukan perkara yang menyeluruh. Betul. Jadi perlu untuk kita sentiasa berhati-hatilah. Orang kata jangan percaya bulat-bulat lah. Betul. Okey, dan antara yang lain juga, bila cakap tentang media sosial ni, antara menjadi kebimbangan kita iaitu sekarang ni kita tengok anak-anak semua ada gadget. Jadi bila dah ada gadget, ada akaun TikTok sendiri, akaun media sosial sendiri. Jadi pemantauan ibu bapa kepada anak-anak itu juga sangat penting kan? Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang anak kita scroll, apa yang anak kita tonton, apa anak kita post sebagainya. Jadi di situ perlunya ibu bapa mainkan peranan yang cukup penting supaya anak-anak tidak terjerumus dalam mungkin jugalah informasi yang salah. Dalam masa yang sama banyak perkara dan juga keburukan yang mungkin berlaku pada anak-anak kita. Doktor? Saya sangat agree sebab saya ada 4 orang anak. Okay. Wow. Kan ada 4 orang anak dan susah nak pantau apa yang mereka tonton. Saya cuba untuk install parent link dan sebagainya, tapi itu pun sebab anak-anak sekarang pandai. Dia pandai cara untuk elakkan daripada kita. Ya, betul, dia pandai. So dekat sini saya rasa this is where parents memainkan peranan. Yang mana kita nak menyekat tu susah. So mungkin kita boleh create awareness on kemahiran menggunakan gadget tersebut, and then kemahiran untuk mengenal pasti apa maklumat yang betul dan salah, and then create awareness dengan anak-anak macam mana reaksi, how should you react kalau kita come across any posting yang mungkin toksik dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang kita boleh kongsi. Sebab nak kata jangan buka benda ni. Tak boleh. Kan mama saya cuba saya pernah cuba sendiri tapi dia tak jadi. Betul. Tak jadi sebab at the end of the day malam-malam dia ambil sendiri, dia pasang wifi kan. Jadi kita perlu didik mereka tentang literasi maklumat dan juga media. Macam mana mengakses, menilai maklumat yang terlihat dan juga mencipta konten yang berhemah dan beretika. Itu penting. Bagaimana pula dengan pengaruh? Contohnya penggunaan bahasa. Sehingga kanak-kanak sekarang lebih fasih bercakap bahasa Indonesia berbanding dengan bahasa Melayu. Korea, bahasa Inggeris. Ada yang tidak boleh bercakap bahasa Melayu langsung di sekolah.
dia akan menjadi masalah di kalangan mereka di sekolah itu sendiri disebabkan oleh limitasi bahasa. Aspek itu bagaimana, Doktor? Sebenarnya kan saya rasa bahasa ni dah lama dah juga masa pengaruh televisyen banyak kajian. In fact kajian PhD saya pun adalah tentang bagaimana pengaruh TV dalam membina kita punya culture identity. Dan melibatkan juga aspek bahasa. Tetapi kita tidak boleh nafikan dengan globalisasi, dengan perubahan masa dan sebagainya, nak menghalang anak kita daripada mempelajari bahasa asing. It's susah. Betul. Susah. Tak boleh. Kita kena suruh mereka belajar. Kena belajar. Tapi as parents, kita pun kena mengguna bahasa ibunda kita juga di dalam rumah. Kalau kita sendiri tidak memperkasakan penggunaan bahasa tersebut, kita tak boleh nak expect anak kita menggunakan bahasa tu. Sama juga dengan membaca. Kalau kita nak suruh anak kita membaca, you kena baca buku cerita dalam masa lapang. Jangan main gadget. Tapi kita kat rumah sendiri pun kita dengan phone dan tak baca buku. So, kita kena lead by example. Lead by example. Itu sangat penting kan. Okey. Dan bila bercakap tentang komunikasi ni, Doktor, antara yang lain juga sekarang kalau kita tengok speech delay kan, itu antara perkara-perkara yang bimbang jugalah kerana Ridwan kan, bila kita tengok anak-anak yang sukar untuk berkomunikasi disebabkan gadget. Ada kebaikannya penggunaan gadget ini dan juga media sosial ini, tetapi itu antara perkara-perkara yang perlu untuk kita sebagai ibu bapa untuk elakkanlah supaya tidak berlaku kepada anak-anak kita ni. Antaranya yang membimbangkan speech delay lah. Sebenarnya mereka boleh berkomunikasi tetapi agak lambat. Ya, betul. Termasuk juga mild autism. That is also kesan daripada penggunaan gadget. Gadget ni bagus in a way. Sebab dia memang membantu, boleh belajar bahasa, boleh belajar macam mana nak membaiki certain things, boleh belajar macam nak buat video yang bagus dan sebagainya. Tetapi apabila kita bagi anak menghabiskan semua waktu terluang dia dengan menggunakan gadget sahaja sebab nak bantu kita jadi parents, kan, sebab kita busy, so anak kita suapkan ada dengan ada assistant kita, nak makan, kita suapkan dengan anak. Ini adalah efek-efek dia. Speech delay misalnya. Kesukaran untuk berkomunikasi dengan orang. Betul. Sebab apa? Sebab dia biasa berkomunikasi dengan gadget. One way communication. One way communication. Jadi attention pun kalau kita panggil nama dia mungkin dia tak dengar. Sebab apa? Sebab dia lebih fokus kepada gadget. Dan juga attention dia hanya sangat limited. Dia sebab di gadget dia akan cepat swipe. Jadi bila dia nak cakap dengan kita pun dia tidak boleh fokus. Ya, betul. Sebab dia punya dia punya mind memang sentiasa moving. So itu adalah sesuatu yang kita as parents kena be really careful dan berhati-hati. Tapi itulah kadang-kadang sebab parents pun tak ada masa. So susah nak kita tak boleh blame parents dia jugalah. Pembagian masa lah. Pembagian masa dan mengelakkan daripada bergantung kepada gadget sahaja sebagai sumber hiburan dan juga pengisi masa lapang anak-anak. Okey, Doktor, kita tak banyak masa. Kita cuba beralih kepada skop yang lain pula, iaitu skop dari segi aspek pemasaran dan juga perniagaan. Saya tertarik sebab apa sekarang banyak perniagaan dan hampir ke semua perniagaan menggunakan media sosial untuk sebagai tools, marketing tools mereka. Yang berjaya banyak. Tapi masalahnya apabila viral, dia naik boom, dia jatuh, Doktor. Itulah kesan sebenarnya penggunaan media sosial. Jadi macam mana kalau kita lihat dari segi aspek traditional marketing dengan marketing menggunakan media sosial ini, Doktor? Sekarang ni saya rasa kebanyakan bisnes memang menggunakan media sosial as marketing tool sebab kos. Kos menggunakan media sosial adalah sangat cost efektif berbanding dengan kalau kita nak mengeluarkan iklan di televisyen dan juga radio dan sebagainya. Kita sedia maklum kos dia macam mana. So it is an effective tool, especially apabila kita menggunakan pengaruh-pengaruh untuk membantu mempromosikan produk-produk tu. Tapi betul apa Wan cakap tadi. Dia cepatnya naik, cepat jugalah dia turun. Jadi dia kena sentiasa ada idea-idea dan strategi-strategi baru untuk mempromosikan produk tu. Kalau mula-mula guna satu influencer sahaja, mungkin beralih kepada pengaruh lain. Saya tengok strateginya juga kadang-kadang dia buat short drama lah sekarang. Selain daripada menggunakan gambar dan sebagainya. So
kena kreatif lawan. Okey, itu dia ada pro and cons lah di situ ya, berkenaan dengan perniagaan ataupun marketing ni kan. Dan antara yang lain juga bila cakap penggunaan gadget tadi, berbalik pada penggunaan gadget tadi doktor kan. Yang sekarang ini kalau kita tengok trend sekarang ni anak-anak boleh main game online. Okey, itu juga okey, main game tak online. Okey, itu juga antara anak buah saya ya. Oh ya, okey. Jadi itu antara perkara juga lah. Mana kita tengok mereka menghabiskan masa kan. Kadang-kadang kita ni ialah as a parents kan, kita tengok, kita nak bercakap, anak-anak tak dengar sebab dia terlalu fokus dan memberi masa yang agak lama untuk main game dan sebagainya. Jadi ini perkara yang membimbangkan sebab ia bukan berlaku kepada kanak-kanak sahaja, malah ia berlaku sehingga ke dewasa juga. Sama. Doktor? Ya, bagaimana doktor? Bagi dewasa digunakan alasan tu nak release stress. Balik kerja and then saya nak main game sebab membantu saya release stress. Bagi kat anak-anak pula, sebenarnya kan bila dia main game dengan kawan-kawan tu, sebab saya tengoklah anak saya sendiri pun dia main game dengan ni, kawan-kawan dia main tu bukan daripada Malaysia, daripada luar negara, and then tiba-tiba dia bercakap bahasa Inggeris, bercakap bahasa Inggeris. Ini adalah aspek yang bagus. Tapi segi aspek tidak bagus tu adalah dia tidak meluangkan banyak masa dah dengan keluarga. Betul. Macam contoh anak saya sendiri, kalau kita ajak dia keluar jalan-jalan, dia lagi prefer duduk di rumah untuk main game compare daripada nak keluar berjalan-jalan family time. Because the preference tu adalah game ni tak membosankan, and then game ni menggembirakan saya. Itu membimbangkan. Itu betul, ia amat membimbangkan. Jadi mungkin kita as parents ni kita kena fikirkan apakah perkara-perkara lain yang kita boleh buat untuk create interest anak kita selain daripada game tu. Itu tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak. Tapi ibu bapa sendiri ataupun orang dewasa sendiri, penggunaan media sosial ini menyebabkan kita terikut-ikut. Ataupun dalam teori komunikasi kita ada bandwagon lah. Jam itu orang kata jam itu bandwagon. Orang pakai LV, kita nak pakai LV. Orang pakai Gucci, kita nak pakai Gucci. Sampai satu tahap dia akan menyebabkan kita stres sebab kita tidak mampu untuk memuaskan hati followers kita. Bagaimana doktor? Itu yang kita kata tadi tu, fear of missing out. It's related to that. Kita nak jump into the bandwagon because kita ada that fear of missing out. Sebab kita rasa kita tak cukup dan kita kena ikut orang tu ada LV, kita pun kena ada LV. Orang tu ada Gucci dan sebagainya pun kita pun kena ada, baik berjenama mewah tu. Tapi titik tolak dia kat sini adalah dalam diri kita sendiri sebenarnya. Macam mana kita nak mengimbangkan antara kemahuan dan juga kehendak dan keperluan. Betul. Sebab perkara-perkara tu sebenarnya bukan keperluan lah kan, dia bukan kehendak ataupun kemahuan lah kan. So it goes back to us, and saya rasa it goes back to kita punya kemahiran sendiri dalam cuba menafsir apa yang kita tengok. Kalau kita tengok teori balik lah kan, menafsir apa yang kita lihat, sebab kita perlu sedar influencer ni apa yang mereka kongsi online bukan kehidupan secara sesuatu. Bukan kehidupan mereka pun. Bukan kehidupan sebenar. Adalah naratif yang dia nak sampaikan untuk orang ramai lihat. Dia nak orang lihat, okey, saya sebenarnya macam ni. Sebab saya pernah jumpa influencer yang mana dalam dia punya social media sangat nampak macam dia very outgoing dan sebagainya. Tetapi apabila jumpa face to face, dia hanyalah orang yang introvert. So apa yang disampaikan di social media tak semestinya adalah orang itu yang sebenar. Itu adalah karakter yang dibawa untuk penonton-penonton di social media. Okey, so kira dia hanya portray apa yang dia perlu untuk portray pada masyarakat lah. Tapi sebenarnya personality sangat berbeza kan. Jadi jangan percaya dengan media sosial sebenarnya. Dia kena selalu ada perasaan skeptikal. Betul. Dan kita sentiasa ada filter lah maksudnya. Dan juga kita kena ada orang kata buat fact check. Betul. Bukan filter untuk jangan tengok, jangan bergantung kepada satu informasi sahaja. Tengok dekat media sosial, cek lagi tempat lain. Kita ada tradisional media yang pastinya bawakan berita yang betul. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita pada hari ini, Profesor Madya Dr. Sabariah Muhammad Saleh, Ketua Program Komunikasi Media, Pusat Kajian Media dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial dan juga Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Baiklah. Terima kasih banyak doktor. Kita kembali selepas ini dalam Seronok Pagi Malaysia. Selepas ini kita akan bercakap mengenai soal integriti. Selepas ini.